Gangguan pembekuan darah adalah kondisi yang mengganggu proses darah untuk membeku dengan normal. Ianya sangat bahaya dan dikuatiri menimbulkan risiko yang lebih membahayakan nyawa. Di dalam Islam, kesihatan tubuh badan adalah salah satu dari 5 aspek yang perlu dipelihara. Justeruk mencari penawar bagi penyakit adalah satu ikhtiar dan usaha untuk memelihara tubuh badan agar dapat meneruskan ibadah dengan lebih khusyuk. Namun, dengan perkembangan kemajuan dalam bidang perubatan menjadi cabaran dalam penyediaan bahan-bahan ubatan supaya selari dengan syariat dan mengelakkan dari perkara yang syubhah. Oleh itu, kami akan membincangkan berkaitan penggunaan ubat pencair darah dan bagaimana hukum ini ditetapkan oleh ulama pada masa kini. Ubat cair darah merupakan salah satu jenis ubat yang digunakan untuk menghalang darah membeku dengan cepat. Ubat ini digunakan untuk seseorang yang mengalami serangan jantung dan strok bagi membantu menurunkan risiko serangan kedua. Selain itu, ubat cair darah digunakan bagi seseorang yang baru menjalani pembedahan atau mempunyai ijab jantung buatan. Jenis-jenis ubat cair darah terdapat dua iaitu antigugulan seperti mengelakkan darah dari pembekuan iaitu epizaban, heparin, warfarin, edozaban, aristra dan dabigatran. Yang kedua antiplatelet mensasarkan zarah-zarah kecil dalam darah seperti aspirin, Plavix dan Vorapax. Saya mengambil ubat cair darah dan saya merupakan seorang pesakit yang mempunyai sejarah penyakit berkaitan jantung lah. Jadi pada masa yang sama memang saya makan ubat cair darah, iaitu jenama dia tak sesuai aspirin lah. Saya tak tahu apa kandungan berkaitan ubat cair darah tu lah. Assalamualaikum, saya Siti Khadijah. Saya merupakan bekas pesakit darah beku. Okey, untuk pengetahuan semua, darah beku tu terjadi setelah 25 hari saya dalam pantang dan keadaan itu terjadi secara tiba-tiba, dia tidak dapat dijangka lah. Bismillahirrahmanirrahim. Soalan pertama ni adalah berkaitan dengan satu jenis ubat pencair darah yang dikenali sebagai enoxaparin ataupun Klexin di bawah kumpulan low molecular weight heparin. Ya, ubat pencair darah enoxaparin ni memang menggunakan enzim yang diambil dari usus khinzir. Okay, lalu dia melalui proses pembuatan yang kita panggil sebagai depolymerization, dan sebenarnya pada produk akhir telah pun diuji di makmal bahawa sebenarnya tiada lagi DNA khinzir yang dapat dikesan pada produk akhir enoxaparin sodium inilah selepas dia melalui proses pembuatan dia. Pesakit perlu mengambil ubat pencair darah untuk sama ada yang pertama mencegah penyakit yang berkaitan dengan darah beku ataupun yang kedua merawat penyakit yang berkaitan dengan darah beku. Darah beku ni boleh menjadi penyakit di beberapa organ, di beberapa tempat. Kalau di paru-paru, kita gelar dia sebagai pulmonary embolism. Di kaki, deep venous thrombosis. Di jantung juga dikenali sebagai myocardial infarction ataupun sakit jantung, dan di otak dia darah beku boleh menyebabkan stroke. Jadi ubat pencair darah ni adalah sebagai pencegahan ataupun rawatan bagi penyakit-penyakit yang berkaitan dengan darah beku ni lah. Okay, ubat pencair darah dia ada beberapa jenis. Alternatif lain antaranya ialah yang pertama heparin ataupun dikenali sebagai unfractionated heparin, dan yang kedua ialah fondaparinux, juga dikenali sebagai Arixtra, yang juga merupakan sama jenis dengan enoxaparin iaitu low molecular weight heparin. Namun demikian, ada setengah kelompok ataupun kumpulan pesakit yang tidak boleh menggunakan alternatif lain. Sebagai contoh, bagi kumpulan pesakit mengandung ataupun selepas bersalin, fondaparinux tidak dapat digunakan kerana tiada kajian yang menunjukkan bahawa ia selamat untuk ibu mengandung dan juga bayi sama ada dalam kandungan ataupun yang masih menyusu. Hanya heparin dan enoxaparin sahaja yang boleh digunakan. Namun demikian, dalam golongan ibu mengandung dan juga ibu yang selepas bersalin dalam pantang, dalam setengah kes heparin tidak sesuai digunakan, maka enoxaparin ataupun Klexin yang menjadi pilihan bagi doktor ataupun perawat sebagai ubat pencair darah yang terbaik untuk pesakit lah. Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia telah memutuskan bahawa yang pertama, ditegah Islam menegah pengguna ubat dari sumber yang haram bagi mengubati sesuatu penyakit. Kedua, diharuskan apabila pengguna ubat yang bersumberkan enzim babi diharuskan selama mana tiada ubat dari sumber yang halal ditemui mengikut kadar yang diperlukan sahaja. Berdasarkan kepada ayat Al-Quran yang dinyatakan, Allah Subhanahu Wa Taala melarang penggunaan bahan yang didapati daripada sumber yang haram. Nas-nas ini kemudiannya disokong oleh kaedah fikih yang telah ditetapkan oleh ulama sebagai panduan dalam mengeluarkan hukum seperti keadaan darurat mengharuskan yang haram. Dalam situasi ini, Majlis Fatwa Kebangsaan Malaysia menyatakan bahawa seseorang yang berada dalam keadaan darurat tersebut tidak mempunyai pilihan lain yang diharuskan oleh syarak kecuali pilihan pada perkara yang haram dan ditegak.
Kesimpulannya, pengharaman pengubatan dengan menggunakan bahan yang haram adalah selari dengan apa yang dinaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Akan tetapi, dalam kes darurat maka ia diharuskan tetapi terikat dengan kadarnya sahaja. Sehubungan dengan itu, banyak pihak mengharapkan kemampuan pihak seperti Kementerian Kesihatan Malaysia dalam menghasilkan penawaran ubat-ubatan yang bersifat suci dan halal. Gabungan pakar-pakar perubatan di universiti-universiti di Malaysia yang sentiasa beriltizam dengan ilmu bakal menemukan natijah dalam isu perubatan ini dengan lebih berkesan dan cemerlang pada masa akan datang.